Malaysia Sihat atau MMS dapat menjadikan rakyat Malaysia sehat sejahtera melalui satu, promosi pembudayaan hidup sehat. Untuk budaya hidup sehat dengan meningkatkan deklarasi kesehatan rakyat. Dua, peringatan kesejahteraan kesehatan. Memudahkan rakyat akses kepada kesehatan dan peringatan kesejahteraan kesehatan. Tiga, kembali kesehatan kembali. Rakyat diperkasa dalam penjagaan kesehatan kembali untuk pencegahan penyakit. Empat, kebersihan persekitaran. Memupuk budaya kebersihan persekitaran untuk kesejahteraan kesehatan rakyat. Agenda Nasional Malaysia Sehat, sehat sepanjang hayat. Oh
semua rasaku pun lebih tinggi. Kau bisa mengharapkan dirinya, dia teguh. Ada dia yang menangkap jalan bersama. Terfikir wanita yang mencintamu, memberikan jiwa dan segalanya buatmu. Tak pernah resah dan tak ragu, dia selalu di sini.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan selamat datang ke Facebook page Jabatan Kesihatan Negeri Pahang dan YouTube channel Koi Nasihat FM. Saya Nur Syazwani binti Ahmad Nazri, Pegawai Sains Pemakanan daripada Klinik Kesihatan Gambang Kuantan, akan bersama-sama dengan anda pada hari ini untuk mengupas serba sedikit berkenaan ketahui tip pemakanan untuk mengatasi sindrom long COVID. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa untuk tekan butang like dan share sesi live kita pada hari ini supaya lebih ramai orang lagi boleh mendapat manfaat bersama-sama. Jika tuan-tuan dan puan-puan ada soalan, boleh dropkan di ruangan komen dan kita akan jawab di akhir sesi ini. Dan jangan lupa untuk tunggu hingga ke akhir sesi kerana kita akan sharekan satu kuis pantas dan pemenang akan menerima hadiah daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang. Dan nantikan link kehadiran di bahagian pin komen kerana kita ada sediakan juga isi gel untuk tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya pergi lebih lanjut lagi berkenaan dengan topik kita pada hari ini, saya ingin mewar-warkan mengenai sambutan Bulan Pemakanan Malaysia pada tahun 2022. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya sambutan Bulan Pemakanan ini memang kita raikan kita adakan saban tahun bermula daripada tahun 2002 lagi pada setiap bulan April, dan pada setiap tahun temanya adalah berbeza. Mengapa sambutan ini diadakan? Sebenarnya ini adalah salah satu intervensi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk kami mempromosikan pemakanan sihat di dalam kalangan masyarakat. Dan untuk tema kita pada tahun ini adalah perangi COVID-19 dan penyakit tidak berjangkit melalui pemakanan sihat. Baiklah. Mari kita masuk kepada topik kita pada hari ini, iaitu ketahui tip pemakanan untuk mengatasi sindrom long COVID. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang kita ketahui seluruh negara telah dilanda dengan wabak COVID-19 ini setelah hampir 2 tahun lebih dan banyak ataupun pelbagai varian-varian baru yang datang yang menjadikan penghidap COVID-19 ini mempunyai simptom ataupun gejala yang berbeza. Namun begitu, antara gejala-gejala yang saya boleh sebutkan pada hari ini, contohnya adalah seperti demam, muntah, hilang selera makan, kurang diri rasa atau hilang diri rasa, kurang bertenaga, berasa lesu, cirit-birit dan juga sakit kepala. Kita selalu dengar berkenaan tentang gejala ini. Dan WHO sendiri ada menyatakan Pertubuhan Kesihatan Sedunia menyatakan penghidap COVID-19 dengan masalah ataupun dengan penyakit kritikal yang lain seperti sakit jantung, darah tinggi, obesiti, diabetes atau kencing manis, gejala-gejala ini boleh menjadi lebih serius ataupun lebih kritikal. Jadi kita selalu dengar pasal gejala ini, tapi pernah dengar tak berkenaan tentang sindrom long COVID? Apa itu sindrom long COVID? Saya pasti ada di kalangan anda bekas penghidap pesakit COVID-19 telah sembuh tetapi masih merasakan gejala-gejala seperti batuk yang berterusan atau berpanjangan, demam on dan off, kadang-kadang ada rasa mudah sesak nafas ataupun berasa letih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, komplikasi yang berpanjangan inilah yang kita namakan sebagai sindrom long COVID. Jadi sindrom ini boleh menyebabkan komplikasi ataupun gejala-gejala tadi berterusan sehingga 12 minggu atau lebih dan kadar pemulihan ini berbeza mengikut individu. Dan tuan-tuan dan puan-puan, apa yang merisaukan sebenarnya jika sindrom ini tidak dibendung boleh menyebabkan tubuh badan kita ini menjadi hyperkatabolik. Hyperkatabolik ini adalah keadaan di mana badan kita ni memerlukan nutrisi yang lebih berbanding dengan keadaan masa tubuh kita sihat lah. Dan jika berterusan kita tidak makan dengan betul dan kita biarkan malnutrisi terjadi, boleh menyebabkan pula satu keadaan yang kita panggil sarkopenia. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu paparan yang ditayangkan ini, apakah sistem-sistem tubuh badan yang berkaitan dengan sindrom yang boleh terjejas disebabkan oleh sindrom long COVID.
Jadi sindrom ini boleh menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, otak, jantung, gastro-usus, masalah psikologi, kulit dan juga otot atau tulang. Jadi untuk keadaan otot tadi yang kita panggil sarkopenia adalah keadaan di mana jisim otot itu menjadi kurang ataupun susut seperti kita boleh lihat paparan pada ketika ini perbandingan antara otot A dan juga otot B So otot A ni adalah otot yang sihat dan otot B ni pula adalah otot yang telah susut ataupun telah hilang jisimnya yang kita panggil sebagai sarkopenia Jadi di ruangan coklat itu menunjukkan otot B sudah mula berkurangan lah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya walaupun kadar pemulihan dan simptom berbeza bagi setiap individu, namun begitu tujuan kita masih sama. Kita hendak pastikan semua pesakit ataupun bekas pesakit COVID-19 dengan sindrom ini mendapat nutrisi yang lengkap lah supaya sindrom ini tidak terus berlanjutan. Okey, baiklah. Saya mengucapkan lagi selamat datang kepada semua yang bersama dengan kita pada hari ini. So jangan lupa untuk tekan butang like dan share sesi live ini supaya lebih ramai lagi orang boleh mendapat manfaat insya-Allah. Okey. Sekarang saya hendak mula kongsikan tip pemakanan pertama bagi mengatasi sindrom long COVID Jadi tip yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, kita hendaklah makan seimbang dan secukupnya. Jadi macam mana kita nak makan seimbang dan secukupnya ni? Okey, jadi di sini saya ingin sarankan untuk semua mengikuti amalan berdasarkan Piramid Makanan Malaysia 2020 dan konsep tunjukkan ini. Kita ada 4 aras di dalam Piramid Makanan Malaysia 2020. Di tingkat paling bawah ini adalah kumpulan sayur-sayuran dan buah-buahan Untuk kumpulan sayur, kita hendaklah mengambil sekurang-kurangnya 3 sajian atau lebih setiap hari, manakala buah-buahan hendaklah diambil 2 sajian setiap hari. Lebih-lebih lagi, kumpulan sayur dan buah ini perlu diambil untuk penghidap COVID-19 dan juga yang mengalami masalah sindrom long COVID. Dan kita akan kongsikan berkenaan sayur dan buah ini di dalam tip yang seterusnya. Baiklah, di tingkat kedua di dalam paparan ini adalah kumpulan karbohidrat. So contoh-contoh kumpulan karbohidrat yang boleh kita saksikan paparan ini adalah kumpulan nasi, mi, bijirin, produk bijirin dan ubi-ubian Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita semua tahu karbohidrat ini sebenarnya adalah sumber tenaga utama kepada tubuh badan kita lah. Dan proses yang menghasilkan tenaga ini kita panggil sebagai glikolisis Dan berapa banyak kita perlu ambil makanan ni bagi setiap sajian makanan karbohidrat ini. Okey, jika kita boleh lihat di piramid makanan tersebut, untuk nasi 2 sendok rata, roti 2 keping, bubur ada dekat situ bubur 2 cawan dan mi ada 1 cawan. Okey, itu antaralah sumber-sumber karbohidrat yang biasa kita ada ambil tuan-tuan dan puan-puan. Okey, di tingkat yang ketiga adalah kumpulan susu dan produk tenusu dan kumpulan protein. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu ambil protein dengan cukup kerana protein ini sangatlah penting untuk proses pemulihan dan juga pembentukan sel imun kita. Jadi untuk satu sajian kumpulan protein ni seperti ayam perlulah diambil 1 sajian setiap hari. Kemudian maafkan saya, ikan 1 sajian setiap hari, ayam, telur, daging 1 hingga 2 sajian setiap hari dan legium 1 sajian setiap hari. Legium ini adalah daripada kumpulan kacang dan kekacang Jadi kumpulan-kumpulan makanan yang telah kita sebutkan tadi tuan-tuan dan puan-puan perlu diambil dengan seimbang dan secukupnya. Walaupun simptom COVID-19 tadi kita akan merasa hilang diri rasa, tak selera makan, tapi macam mana pun memang saya mengesyorkan anda semua untuk ambillah seimbang dan secukupnya mengikut yang kita sarankan sebentar tadi Okey. Baiklah. Kita dah sebut tip pertama tadi. Kita pergi terus ke tip kedua. Saya dah bagi hint juga tadi.
Okey, bagi penghidap COVID-19 dan juga bekas sakit COVID-19 dengan sindrom long COVID, makanlah lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan ketika proses pemulihan ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau perasan tadi piramid makanan yang kita tunjukkan, di tingkat paling bawah sekali adalah kumpulan sayur dan buah-buahan, menggantikan piramid makanan sebelum ini daripada kumpulan karbohidrat ya. So, mengapa jadi macam tu? Kita nak menekankan ya, kumpulan sayur dan buah ini perlulah diambil paling banyak. Okey, so berapa banyak? Kita dah sebut tadi, sayur-sayuran 3 sajian atau lebih setiap hari dan buah-buahan 2 sajian setiap hari ya. Okey. Mengapa pentingnya pengambilan sayur dan buah ini untuk mengatasi masalah sindrom long COVID ya? Okey, seperti yang kita tahu antara gejala penghidap COVID-19 dan bekas sakit COVID-19 adalah masalah pencernaan. Masalah pencernaan ni tuan-tuan dan puan-puan, selain disebabkan oleh gejala, boleh juga disebabkan oleh kesan ubat dan juga kita merasa stres. Kan sebab kita sakit, kita stres, boleh mengganggu sistem pencernaan. Oleh itu, sayur dan buah ini adalah sumber serat yang paling penting. Dia akan mengelakkan kita punya gangguan sistem pencernaan tu menjadi lebih teruk. Sebab tu pentingnya kita makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu yang pertama. Kedua, sayur-sayuran dan buah-buahan ini kalau kita perasan mempunyai warna-warna yang berbeza. Okey, sebenarnya setiap warna yang berbeza ini mempunyai antioksida dan juga vitamin yang berbeza ya. Apa fungsi antioksida ni? Okey, kita lihat paparan sekarang ni. Okey, bagaimana antioksida ni melawan radikal bebas dan melindungi sel imun daripada kerosakan. Ya. Jadi antioksida ni tuan-tuan dan puan-puan, dia dapat melindung sel imun kita ni daripada terus rosak lah, dapat mengatasi sindrom long COVID itu. Dan selain daripada itu, macam saya sebut tadi, ada warna-warna yang berbeza kan. Jadi saya kongsikan di sini di paparan ini warna-warna sayur dan buah mengikut antioksida okay, yang ini kita ambil daripada nutritionist KKM ya. Jadi antioksida ni melawan radikal bebas ni dan mengurangkan risiko kanser. Kita panggil keadaan ini ataupun sayur dan buah ini sebagai fitokimia. Jadi kita bacakan sedikit paparan yang kita tunjuk ini. Okey, untuk sayur dan buah yang berwarna merah, okey, antioksida yang ada dipanggil sebagai lycopene ataupun lutein. So contoh-contoh sayur dan buah yang berwarna merah adalah seperti tomato, apple. Jadi tugas lycopene atau lutein ni dia akan mengurangkan risiko kanser dan penyakit jantung. Okey, untuk sayur dan buah yang berwarna biru ataupun ungu, kita punya antioksida tu kita panggil anthocyanin. So anthocyanin ni fungsinya adalah untuk mengurangkan risiko kanser dan penyakit jantung. Jadi contoh sayur dan buah yang berwarna biru atau ungu adalah seperti sayur terung, kumpulan berry, blueberry. Okey, dan antioksida yang ketiga kita panggil sebagai beta karotin. Beta karotin ni tuan-tuan dan puan-puan dia berwarna kuning ataupun jingga. Tugasnya adalah untuk meningkatkan ketahanan tubuh terhadap jangkitan dan kesihatan mata. Okey. Jadi apa contoh sayur dan buah yang berwarna kuning atau jingga? Contohnya macam carrot. Biasa anak-anak suka sangat makan carrot, bagus untuk fungsi mata. Kemudian sayur dan buah yang berwarna hijau, antioksida yang ada di dalamnya kita panggil sebagai lutein ataupun zeaxanthin, dan tugasnya untuk mengurangkan risiko kanser dan membantu meningkatkan kesihatan mata. Jadi sayur-sayur berdaun hijau sangat banyak seperti bayam, sawi, kangkung, bagus untuk diambil. Dan satu lagi kumpulan kita panggil sebagai indoles. Antioksida indoles ni dari banyak pada sayur dan buah berwarna putih seperti lobak putih, kobis. So membantu juga dalam mengurangkan risiko kanser. Baiklah, itu adalah fungsi kedua bagaimana sayur dan buah membantu untuk mengatasi masalah sindrom long COVID. Okey, fungsi sayur dan buah seterusnya adalah dia kaya dengan vitamin. So antara vitamin yang terdapat di dalam sayur-sayuran dan buah-buahan adalah vitamin A, vitamin E, vitamin C dan vitamin B kompleks.
Jadi vitamin-vitamin ini akan membantu untuk menjaga sel imun agar dapat berfungsi dengan lebih baik. Jadi contoh-contoh sayur dan buah yang tinggi dengan vitamin A contohnya adalah seperti lobak merah, keledek manis atau labu. Okay, vitamin C banyak terdapat dalam buah-buah seperti jambu batu, buah limau, buah laici. Vitamin E banyak terdapat tinggi di dalam avokado dan sayur bayam. Manakala vitamin B kompleks banyak terdapat di dalam kumpulan sayur berdaun hijau lah. Contoh macam kita dah sebut tadi lah, bayam, sawi. Okey, jadi inilah serba sedikit mengenai tip kedua untuk makan lebih banyak buah dan sayur-sayuran ketika proses pemulihan. Okey, kita dah kongsikan tip pertama dan tip kedua sebentar tadi. Apa kata kita saksikan dulu video Piramid Makanan Malaysia 2020 daripada bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia supaya kita dapat lebih menghayati kumpulan-kumpulan makanan yang telah saya kongsikan sebentar tadi. Jom kita saksikan. Saksikan tadi video Piramid Makanan Malaysia yang baru 2020. Okey. Baiklah, kita dah kongsikan tuan-tuan dan puan-puan sebentar tadi tip 1 dan tip kedua dan bagaimana pemakanan untuk membantu mengatasi masalah sindrom long COVID. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang kepada semua yang masih bersama-sama dengan saya pada hari ini untuk kita mengupas tentang tip pemakanan untuk mengatasi sindrom long COVID. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa untuk tekan butang like dan share sesi live kita pada hari ini agar lebih ramai lagi orang boleh mendapat manfaat
Dan jangan lupa untuk isikan link kehadiran di bahagian pin komen supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapatkan e-sijil daripada kami. Dan jika ada soalan, boleh tinggalkan di ruangan komen, kita akan jawab selepas sesi ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan dengan tip yang ketiga, bagaimana pemakanan membantu untuk mengatasi sindrom. Okey, saya sarankan untuk tuan-tuan dan puan-puan mengambil air kosong secukupnya, iaitu 6 hingga 8 gelas setiap hari. Air kosong ni tuan-tuan dan puan-puan, nama je air kosong, tapi sebenarnya khasiatnya tidak kosong. Saya kongsikan paparan infografik daripada Pusat Maklumat Pemakanan Negeri Pahang berkenaan air kosong, khasiat air kosong untuk kehidupan seharian kita. Tetapi hari ini saya ingin ceritakan sedikit bagaimana air kosong ini dapat membantu untuk mengatasi masalah sindrom long COVID. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, air kosong ni jika kita minum dengan cukup boleh membantu sebenarnya masalah-masalah klinikal yang berkaitan dengan dehidrasi. Contohnya adalah seperti sakit kepala, sawat, letargi, masalah sembelit dan heart injury. Okey, jadi selain daripada itu, dengan minum air kosong yang secukupnya, kita boleh mengatasi masalah simptom-simptom yang kita hadapi yang berlanjutan disebabkan sindrom long COVID ini, seperti demam dan cirit-birit. Jadi bagaimana? Kerana apabila kita minum air kosong ini, kita boleh mengawal suhu badan kita di paras yang normal, dan air kosong membantu nutrien dan membawa nutrien dan sebatian di dalam darah. Selain menjadi pelincir kepada sendi-sendi di dalam tubuh badan. Ada kan gejala COVID-19 dan yang menghadapi sindrom ni mempunyai masalah komplain sakit badan, lesu. Jadi minumlah air kosong secukupnya untuk mengatasi masalah ini. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, air kosong ini juga akan membantu untuk mengatasi masalah pencernaan. Okey, jadi nampak tak banyak kan sebenarnya khasiat-khasiat air kosong ni dalam mengelakkan sindrom ni daripada terus berlanjutan. Jadi bagaimana kita nak memastikan kita nak pantau kita punya status hidrasi ini di dalam keadaan yang mencukupi. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan boleh memantau sendiri dengan memerhatikan jika kita ada buang air kecil pada setiap 3 hingga 4 jam, dan perhatikan warna pada urin ataupun air kencing itu berwarna kuning cair. Namun begitu, saya ingin menekankan di sini tuan-tuan dan puan-puan yang penghidap COVID-19 ataupun bekas pesakit tetapi dengan masalah sindrom long COVID ni, dengan penyakit-penyakit kritikal seperti sakit buah pinggang, sakit jantung, paru-paru berair, mohon dapatkan nasihat yang lebih lagi berkenaan pengambilan cecair daripada doktor anda lah, kerana nasihat ini sesuai untuk diambil oleh mereka yang dalam kesihatan yang normal, berbeza mengikut individu. Baiklah, kita dah kongsi 3 tip. Kita pergi terus kepada tip yang keempat. So tip pemakanan keempat untuk mengatasi sindrom long COVID ini ialah saya ingin menggalakkan anda semua untuk mengambil makanan yang tinggi pre dan probiotik. Apa beza pre dan probiotik ni? Okey, probiotik ni tuan-tuan dan puan-puan, ianya merupakan bakteria yang menggalakkan atau mewujudkan komuniti bakteria yang baik di dalam usus kita. So bila kita sebut usus ni memang berkait rapat dengan pencernaan. Manakala prebiotik pula adalah menjadi makanan kepada komuniti bakteria yang baik di dalam usus kita ini. Jadi kita lihat sedikit contoh-contoh makanan yang tinggi probiotik di paparan ini. Okey, antaranya adalah seperti kombucha, sakerat, susu dan produk tenusu, sup miso, tempe dan roti sourdough. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya ambil contoh satu, susu dan produk tenusu. Kita nampak tadi kan di dalam piramid makanan Malaysia. Kita perlulah ambil secukupnya sekali lagi masuk tip 1, makan seimbang dan secukupnya. Berapa banyak? Susu dan produk tenusu hendaklah diambil 2 sajian setiap hari. Dan untuk setiap sajian itu, susu adalah 1 gelas,
susu tepung 4 sudu makan bagi setiap sajian, yogurt 2 cawan, okey, cheese ataupun keju 2 keping bagi setiap sajian. Yang ini keju 4 segi bukan cheesecake. Cheesecake tak kira, kita kira yang keju yang 4 segi tu ya. Jadi bagaimana tuan-tuan dan puan-puan, pre dan probiotik ini dapat mengatasi masalah sindrom long covid. Okey, satu, dia mengelakkan daripada simptom-simptom yang kita rasa ini menjadi lebih teruk. Kemudian kedua-dua pre dan probiotik ni memang mengandungi bakteria baik jadi mengoptimumkan sistem pencernaan dan merangsang sistem imun untuk daya tahan badan, menjadi askar-askar untuk daya tahan badan kita. Okey, kita dah kongsikan tip keempat, ambil makanan yang tinggi pre dan probiotik. Apa kata kita saksikan kita nak share satu resepi video masakan daripada Pusat Maklumat Pemakanan Pejabat Kesihatan Daerah Jerantut tentang wrap tempe dan kacang kuda teriyaki. Jom kita saksikan.
Kembali lagi perkongsian kita pada hari ini. Nampak menyelerakan ya tadi rap tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa untuk cuba ketika sesi berbuka ataupun makan sahur ya. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, saya telah kongsikan ya 4 tips sebentar tadi berkenaan tip pemakanan untuk mengatasi sindrom long COVID. Baiklah, kita telah sampai ya kepada tip yang terakhir ataupun tip kelima ya. Saya sebutkan di sini, saya menggalakkan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang sedang dalam proses pemulihan ya untuk mengelakkan ya pengambilan suplemen ataupun makanan tambahan dan pilih sumber semula jadi dalam proses pemulihan. Baiklah, sebenarnya berdasarkan pengalaman saya apabila berhadapan dengan pesakit kebanyakan masyarakat ni mahukan solusi pantas nak jalan pintas untuk mengatasi masalah ataupun penyakit-penyakit yang dihadapi. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak menggalakkan pengambilan suplemen ini kerana satu, kepekatan kandungan suplemen tersebut adalah terlalu tinggi dan kita tidak tahu keupayaan keupayaan tubuh badan kita untuk menyerap suplemen itu pada satu masa. Jadi kerisauannya adalah suplemen yang diambil berlebihan itu boleh membebankan buah pinggang kita. Selain daripada itu, kita juga khawatir pengambilan suplemen ataupun makanan tambahan ini boleh mengganggu juga sebenarnya proses pemulihan daripada masalah sindrom long COVID ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya di Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri kita tidak ada banyak kita jumpa kajian-kajian yang mengatakan kesahihan ataupun keselamatan pengambilan suplemen ini untuk mengatasi sindrom long COVID oleh itu kita haraplah tuan-tuan dan puan-puan jangan terlalu bergantung dengan pengambilan suplemen. Namun begitu, saya tidak menafikan atas nasihat doktor, ada juga pesakit-pesakit tertentu yang memang dinasihatkanlah untuk mengambil suplemen. Baiklah. Okey, selain daripada itu apa kata kita cuba sumber semula jadi dalam proses pemulihan COVID saya cadangkan beberapa redimen untuk mengatasi gejala ataupun komplikasi berpanjangan ini. Contoh seperti batuk yang berterusan tuan-tuan dan puan-puan boleh mengambil madu dan diperah dengan lemon. Ataupun jika anda ada sakit tekak yang berpanjangan, cubalah untuk berkumur dengan air garam kerana bahan-bahan ini juga mempunyai antioksida dan manfaat tersendiri. Tapi walau bagaimanapun, apa sahaja yang kita cuba bersederhana dan tidak terlalu bergantung kepada satu-satu jenis makanan. Macam kita sebut tadilah, makan seimbang dan secukupnya. Okey, kita dah habis 5 tip. Kita nak mohon semua supaya jangan lupa untuk share kerana saya nak baca dah kuis pantas pada hari ini dan pemenangnya kita akan pilih berdasarkan siapa yang jawab paling pantas dan ada share sesi live kita pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya bacakan soalan kuisnya. Sebutkan salah satu fungsi sayur dan buah dalam mengatasi sindrom long COVID. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh tinggalkan jawapan di ruangan komen Dan kepada anda yang bersama-sama dengan kita pada hari ini, ribuan terima kasih saya ucapkan. Jangan lupa untuk mengisi link kehadiran di pin komen untuk kita edarkan e-sijil Okey, baiklah. Mari kita saksikan satu video pendek daripada nutritionist KKM berkenaan ringkasan pemakanan sihat bagi penghidap pesakit COVID-19. Mari kita saksikan. Video ringkas berkenaan pemakanan sihat bagi penghidap pesakit COVID-19. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita telah selesai merungkai 5 tip pemakanan dalam mengatasi sindrom long COVID. Mari kita ulang bersama-sama. Tip yang pertama adalah
makan seimbang dan secukupnya mengikut piramid makanan Malaysia dan pinggan sihat suku-suku separuh. Tip kedua, makan lebih sayur-sayuran dan buah-buahan ketika proses pemulihan. Tip ketiga, minum air kosong secukupnya 6 hingga 8 gelas setiap hari. Keempat, ambillah makanan atau minuman yang tinggi pre dan probiotik. Dan tip yang terakhir, tip kelima, elakkan ambil suplemen ataupun makanan tambahan dan pilihlah sumber semula jadi dalam proses pemulihan. Okey, baiklah. Kita nak tengok pemenang kuis pantas kita sebentar tadi dengan soalan sebutkan salah satu fungsi sayur, sayuran dan buah-buahan dalam mengatasi masalah sindrom long COVID ya. Okey. Kita lihat pemenangnya. Okey, tanya Puan Nur Fadila Osman. Okey, nanti Puan Fadila jemput PM Facebook Messenger Jabatan Kesihatan Negeri Pahang untuk claim hadiah Puan. Nanti kita akan hantarkan. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey. Kita telah selesai pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harapkan informasi yang telah kita kongsikan pada hari ini dapat dimanfaatkan. Dan walaupun kita sekarang telah beralih daripada fasa pandemik kepada endemik, tetapi jangan lupa untuk praktiskan sebaik mungkin SOP ya. Jaga penjarakan, kerapkan basuh tangan dan pakai pelitup muka. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk makan sihat mengikut piramid makanan Malaysia dan juga konsep pinggan sihat suku-suku separuh. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.